ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah, puji dan juga syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala pemberian kurniaannya. Malam ini kita dihimpunkan dalam satu tempat yang mulia. Padanya kita di rumah Allah dalam majlis ilmu seumpama ini. Moga-moga majlis kita ini dikira salah satu daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah pada malam ni kita sambung lagi perbincangan yang lalu. Saya kira pada berkenaan dosa besar ke-12 halaman ke-55 mana kita bincang berkenaan dengan dosa ke-12 iaitu zina dengan sebahagian jenisnya lebih besar daripada sebahagian yang lain. Baik, halaman ke-55 baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mana masih lagi membincangkan tentang dosa zina. La yazni azani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yasriqu asyariqu hina yasriqu wa huwa mu'minun wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'minun. Atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ni muttafaqun alaih. Disebut muttafaqun alaih, mana dua perawi. Kita kena tahu. Disebut muttafaqun alaih, dua perawi yang paling sahih dalam meriwayatkan hadis, iaitu Imam Bukhari dan juga Muslim. Kalau orang tanya kita apa yang paling sahih selepas daripada Al-Quran, Bukhari Muslim. Kitab hadis Tirmizi tak lawan. Ibnu Majah tak lawan. Yang paling atas Bukhari, kemudian Muslim. Kedua-duanya sahih, yang mempunyai kedudukan yang sangat tinggilah. Jadi hadis ni kuat. Hadis ni kuat dari sudut sandaran ni tadi. Baik, apa maksud daripada hadis yang telah kita bacakan tadi? Iaitu kata baginda, seorang penzina tidak akan berzina dalam keadaan dia beriman. Seorang pencuri tidak akan mencuri dalam keadaan dia beriman. Seorang peminum arak tidak akan meminum arak dalam keadaan dia beriman. Maka apa yang kita faham daripada hadis ini, apa yang nak disampaikan di sini berkenaan tentang bila mana seseorang itu melakukan maksiat pada Allah, maka dia lakukan perkara tersebut dalam keadaan yang rosak iman dia. Bukan kita kata disebut di sini bermakna seorang penzina itu tidak akan berzina dalam keadaan dia tidak beriman. Bukan bermaksud dia berzina itu dalam keadaan yang kafir, bukan begitu. Bukan maksudnya dia berzina itu dalam keadaan kufur kepada Allah, bukan. Yang dimaksudkan di sini kata para ulama, annahu, mana dia yang mana beriman tadi, dia berzina dalam keadaan iman yang sangat lemah. Itu maksud dia. Iman yang sangat lemah, iman yang mana yang lemah, yang telah dikuasai oleh nafsu manusia tadi. Itu maksud daripada hadis tadi. Begitu juga mencuri. Dia tidak akan mencuri, melainkan dia mencuri itu dalam keadaan lemah iman dia. Bukan jadi kafir. Ini bukan soal akidah ini soal syariat. Yang membawa kepada gugurnya akidah seseorang itu isu akidah. Kita buat sesuatu syirik sebagai contoh, maka terbatal iman seseorang. Tapi ini bukan berkaitan tentang akidah, tetapi berkaitan tentang syariat. Dia paling tinggi kali akidah. Yang kedua syariat. Buat syariat banyak mana pun, berulang mana pun masih lagi Islam, tapi Islam yang rosak dari sudut akidah itu rosak, tak sempurna keimanan tadi. Dan bawah sekali akhlak yang menyempurnakan kedua-dua akidah dan juga syariat tadi. Kemudian seorang peminum arak tidak akan meminum arak dalam keadaan dia beriman. Oleh yang demikian kata Imam Nawawi rahimahullah, tidak dilakukan maksiat. Mana kata Imam Nawawi,
seseorang itu tidak melakukan maksiat dalam keadaan imannya yang sempurna. Bila mana iman dia cantik, iman dia kuat, maka dia tidak akan melakukan maksiat. Dia tidak akan melakukan kemungkaran. Kenapa dia buat? Masalah pada iman. Kekuatan keimanan seseorang. Sebab itulah iman ni benteng daripada melakukan perbuatan, daripada melakukan sesuatu kemungkaran tadi. Namun jika sekiranya seseorang itu bertaubat, dia bertaubat, maka taubat orang yang melakukan dosa seperti ini maka diterima. Diterima jika taubatnya suatu bertaubat yang disebut taubat nasuha, taubat yang benar-benar kita menyesali di atas dosa yang kita telah lakukan pada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu orang sebut istighfar. Istighfar, kata Ibn Qayyim, merupakan sebaik-baik zikir. Sebaik-baik zikir istighfar. Sebab apa? Sebab manusia ni dia banyak silap. Sebab itulah manusia digelar, Allah sebut sebagai insan. Insan ni apa? Bukan berinsan. Saya ikan. Insan ni daripada kalimah nasiyah. Nasiyah ni lupa. Bila lupa, banyak kesalahan. Maka Allah gelarkan manusia ni sebagai insan. Sebab banyak sangat kesilapan yang dilakukan oleh manusia. Sebab tu perlu istighfar. Ada seorang ulama yang mana zikir dia ni dua benda je. Zikir ni maknanya kita mengingati Allah. Zikir dia iaitu sama ada istighfar ataupun dia sebut tahmid, alhamdulillah. Dua ni je. Jadi orang tanya dia, Syekh, kenapa tak ada zikir lain ke sedangkan banyak zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kenapa hanya dua benda ni je yang diamalkan? Dia kata apa tuan-tuan? Tidakkah hidup manusia ni di antara dua benda ni? Wa imma kita buat silap, kita istighfar pada Allah. Bila mana Allah beri kebaikan, rezeki kepada kita, kita mengucapkan alhamdulillah. Sebab itulah ni dua perkara yang sangat besar yang tidak wajar kita lupakan. Mesti kita lazimi zikir-zikir, dua zikir yang telah disebutkan. Jangan hanya dalam semayang saja. Kalau saya istighfar dah ustaz dalam semayang, dah rugi. Luar semayang kena istighfar. Sebab itulah doa, tuan-tuan. Doa maknanya zikir yang pertama yang kita baca selepas daripada solat iaitu istighfar. Ini kita kena tahu. Zikir yang lepas kita semayang, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Zikir yang pertama yang Nabi baca sabit berdasarkan pada hadis, istighfar dulu. Cuma ada orang kita dia baca alhamdulillahilladzi lam yattakhidh. Itu bukan keutamaan. Boleh baca tak salah, tapi yang paling utama istighfar. Istighfar fungsi dia dua benda, kata para ulama. Pertama, bila mana kita nak memohon keampunan daripada Allah. Yang kedua, bila mana selepas solat. Kerana selepas solat, kenapa para ulama kata? Kerana ketidaksempurnaan kita dalam melakukan ibadat tadi. Kita semayang, kadang-kadang hati kita diganggu. Macam-macam ingat. Takbir tu okey lagi. Sebab tu dah nak maintain, nak fokus dalam kita semayang tu. Itu satu perkara yang cukup berat. Mula start okey. Minit pertama okey lagi. Minit kedua pelaut. Kadang-kadang terganggu. Ada je melintah ni. Bukan saya sendiri pun kita mengaku lah. Malu apa? Nak kita manusia biasa. Melintah je. Benda yang itu kalau kerja dan cara kerja je. Sebab tu lah. Bila mana ulama kata ketidaksempurnaan kita dalam kita melakukan ibadah tadi iaitu solat, kita beristighfar. Apa zikir Nabi selepas solat? Nabi baca astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah 3 kali. Kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. Jadi betapa utamanya zikir ni tuan-tuan. Sehingga kan Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Al-Um, dia sebut
Dalam kitab dia tuan-tuan, saya ingat di depan sekali kitab tersebut dia tulis zikir yang utama selepas daripada solat sebagaimana yang berdasarkan kepada hadis tadi, iaitu istighfar. Cuma saya nak sentuh sikit tentang zikir kita selepas sembahyang. Dia zikir yang sebagaimana yang disusun oleh para ulama berdasarkan kepada hadis-hadis sahih. Yang disusun oleh Imam Syafi'i itu sendiri, kalau kita tengok mungkin sedikit berbeza dengan apa yang kita amal pada hari ini. Bukan salah, tak salah, boleh buat yang kita buat pun mungkin. Tapi lebih utama sebab dia zikir ni didatang daripada Nabi. Yang direka oleh ulama boleh amal, tapi jangan kita utamakan yang ulama buat, kita tak buat yang Nabi amalkan. Maka yang Nabi buat tu dia wahyu, dia takkan sama. Keutamaan yang Nabi baca. Kalau tuan-tuan baca yang ditulis oleh Imam Syafi'i sendiri berdasarkan kepada hadis, bukan direka sendiri hadis, maka sebagaimana yang ditulis itu dikatakan zikir yang pertama iaitu istighfar 3 kali. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya zal jalali wal ikram. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahul ni'mah wa lahul fadl wal thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Mungkin kita tak biasa, tapi inilah yang mana berdasarkan kepada hadis Nabi. Itu. Wala na'budu illa iyyah lahul ni'mah wa lahul fadl wal thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Cuma kita walau karihal kafirun ni 2 kali setahun je takbir raya. Tetapi ini yang Nabi baca. Cuma tak dilazim. Saya pun pelik juga. Sepatutnya yang Nabi buat tu dia utama. Jadi kalau kita nak tambah selepas itu, tambah, tak ada masalah. Baca. Dan antara juga yang pada saya yang tak wajar kita tinggal, ketika mana selepas sembahyang Nabi baca kita sebut 3 kul. Iaitu qul huwallahu ahad, surah Ikhlas, surah Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, dan juga surah An-Nas, qul a'udzu birabbin nas. Ini surah ni Nabi diruqyahkan oleh malaikat ketika mana baginda disihir. Nabi kena sihir. Tu Nabi kena sihir. Kita ni apa lagi? Jadi kena sihir. Jadi bila Nabi sihir ni, kata Aisyah, sehingga Nabi tu tak sedar. Semayang pun kurang rakaat. Kerana apa? Kuatnya sihir tadi. Disihir oleh seorang sihir daripada ketua sihir orang Yahudi. Jadi akhirnya Allah utuskan 2 malaikat datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, diruqyahkan dengan bacaan ni. Sebab tu para ulama kata kalau selepas sembahyang kita tak tinggal 3 kul. Maknanya kalau kita sembahyang wajib 5 kali lah, maka kita dijauhkan daripada orang nak buat-buat benda-benda yang kita katakan sihir-sihir tadi. Baca selepas sembahyang, baca, jangan tinggal. Ini benteng. Kalau hari ni kita duk dengar macam-macam masalah, duk ulang-alik ke Darussifat, nak contoh, nak berubat, amalkan benda ni. Saya ingat hari tu almarhum Tuan Guru Harun Tip pun sebut dalam kuliah dia, saya pernah hadir, sebut 3 kul. Selepas sembahyang yang selalu kita tinggal, nak ke mana pun tak tahu. Bukan lama sangat. Kita baca, lazimi 3 kul selepas daripada kita sembahyang tadi. Baik, sidang hadirin muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Kita sambung lagi, iaitu hadis yang selanjutnya, iaitu baginda juga bersabda, masih lagi berkenaan tentang zina. Idza zana al-'abdu kharaja minhu al-iman fakana 'alaihi kadhullati fa idza aqla'a raja'a ilaihi al-iman. Maksud dia, apabila seorang hamba itu berzina, iman akan keluar daripada dirinya dan menjadi satu bentuk tuduhan baginya. Apabila dia berhenti daripada perbuatan tersebut, iman itu akan kembali semula ke dalam dirinya. Baik, kalau kita lihat di situ ada nota kaki nombor 16 tu. Apa yang dimaksudkan iman tu keluar? Adakah dia menjadi kufur? Maksud di sini iman tersebut masih lagi dekat dengan dia. Ada lagi iman itu. Tidak bermaksud dia menjadi kufur secara hakiki. Maksudnya secara hakiki dia tak jadi kufur.
tapi iman itu pada keadaan yang sangat lemah. Bila mana seseorang itu melakukan perbuatan zina. Jadi hadis ni dia menguatkan hadis yang tadilah, yang telah kita bacakan tadi. Sebab hadis ni riwayat Al-Hakim. Al-Hakim ni salah seorang daripada perawi hadis juga. Beliau ada kitab yang bernama Al-Mustadrak. Itu kitab hadis dia. Cuma kedudukan hadis, kitab hadis Al-Mustadrak tadi, dia tidak setaraf, lebih rendah daripada kitab Sahih Bukhari dan juga Muslim. Ini dari sudut hierarki lah. Kalau kita belajar dari sudut ilmu-ilmu hadis. Jadi bila ada hadis sahih yang kita baca tadi, riwayat Bukhari Muslim, ada pula yang hadis lain, jadi dia menguatkan. Dia menguatkan mafhum, kefahaman daripada hadis yang telah kita bacakan tadi. Baik, sedang hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian sambungan lagi hadis yang selanjutnya pada halaman yang ke-56. Diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, "Man zana aw syaribal khamra naza'allahu minhul imana kama yakhla'ul insanu al-qamisa min ra'sihi aw kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Hadis ni juga riwayat Al-Hakim. Maksud dia apa? Iaitu sesiapa yang berzina atau meminum arak, Allah akan mencabut iman daripada dirinya seperti mana seseorang menanggalkan baju dan melalui kepalanya. Ini perumpamaan bila dah buat benda itu, maka Allah cabut iman. Macam mana? Umpama dia menanggalkan baju dari kepala, mana dari bawah ke atas. Ini perumpamaan. Maknanya tercabutnya iman tadi bagi seseorang. Maka hadis ini dikatakan sanad hadis ini baik. Maknanya sanad ni maksud rantaian hadis, perawi-perawi hadis daripada sekian tu. Sebab hadis ni dia kuat tak kuat, hadis ni berdasarkan kepada perawi dia. Nah, cuba bayang sampai ke sekarang, daripada fulan ila fulan ila fulan sampailah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ulama tengok semua perawi tadi. Dipanggil dalam bidang ilmu rijal hadis. Rijal hadis tengok dalam ramai-ramai perawi jalur ni tadi, ada tak perawi yang bermasalah? Nah, ada yang bermasalah, akan turunnya martabat hadis tadi. Itu yang jadi ada kita dengar dhaif, ada hadis mungkar, ada hadis hasan. Hasan ni baik, ini hasan. Nah, nak jadi sahih mesti perawi-perawi itu semua baik. Bila ada masalah seorang, dia akan jatuh. Lagi teruk, banyak contoh, lagi jatuh. Ini bukan senang. Nak menilai sesuatu hadis tu bukan mudahlah. Maknanya penilaian para ulama tu. Kalau hadis tu dikata kalau ada satu hadis yang mana orang tu dakwa ini hadis, tiba-tiba kita siapa perawi, tak ada perawi, maka tak boleh. Kita tak boleh kata dia sebagai hadis. Sebab tertonggaknya hadis tu kerana perawi. Nah, kalau tak ada perawi, ikut mana? Dia kata tok boru dia mimpi, tak boleh pakai. Tok boru tak boleh pakai. Nah, jadi tak boleh. Dia mesti ada sandaran. Sebab dia akan melihat daripada perawi. Sebab itulah kata Ibn Mubarak, al-isnad minad din. Laula isnad laqala ma syaa ma syaa. Isnad, sanad tu, perawi tu daripada agama. Sebahagian daripada agama. Jika tidak ada sanad, laqala ma syaa ma syaa. Maka siapa-siapa nak kata, dia boleh kata belakalah. Kalau kita tak ambil kira sanad tadi, semua orang boleh dakwa yang ni ada. Dan mana kita nak usaha macam mana? Perawi. Nah, kita tengok dari sudut perawi tadi. Barulah kita boleh menilai sesuatu hadis itu kuat atau tidak dari sudut sisi pandang ilmu hadis itu sendiri. Baik. Pengajaran daripada hadis tadi kalau kita tengok, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut bahawa mereka yang berzina atau meminum arak. Cuma saya nak cerita sikit tuan-tuan berkenaan tentang bila mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut tentang zina, maka adanya kemungkaran yang lain bersama-sama, iaitu arak. Nah, cuba tengok hadis yang
yang sebelum itu Bukhari Muslim juga ada arak. Sebab apa? Sebab para ulama kata dua benda ini dia umpama adik-beradik. Dia adik-beradik. Cuma kata Osman bin Affan, arak ini ibu segala maksiat. Ibu segala kemaksiatan. Di mana beliau meriwayatkan satu kisah di mana seorang ahli ibadat. Ahli ibadat ni orang kuat ibadat. Ahli ibadat ni bukan jalan-jalan. Ada orang ahli ilmu tapi belum tentu ahli ilmu, ahli ibadat, mengaji saja. Orang ramai ilmu banyak. Tapi tak beramal sebab tu ahli ibadat ni istimewa. Yang boleh jumpa Nabi ke, yang boleh yang orang kata tok wali mesti ahli ibadat. Dia bukan sekadar ilmu, mesti ahli ibadat. Mesti orang ahli ibadat. Jadi ahli ibadat ni tuan-tuan diceritakan oleh Osman bin Affan. Yang mana dia kuat beribadat kepada Allah. Maka pada satu ketika ada seorang perempuan kaya. Tadi perempuan ni dia ahli maksiat. Dia minat kepada ahli ibadat ni. Dia nak cari macam mana nak istilah nak menggoda lah kot. Ahli ibadat, nak merosakkan ahli ibadat. Lalu dia ada helah. Dia macam mana tuan-tuan? Dia utuskan seorang wakil dia. Pergi ke rumah ahli ibadat ni. Lalu wakil dia ni beritahu kepada ahli ibadat tadi nak minta pertolongan untuk menjadi saksi. Sebab saksi ni kena orang baik. Orang peminum arak, buat maksiat tak boleh jadi saksi. Dia jatuh kelayakan untuk menjadi saksi tadi. Jadi bila ahli ibadat ni dengar permintaan ni dari orang baik, dia terima. Dia jemput datang rumah. Jadi bila sampai di rumah perempuan tersebut, diceritakan lelaki tadi, ahli ibadat tadi, melalui beberapa pintu. Dia masuk pintu pertama, kemudian pintu tu ditutup. Dia masuk pintu kedua, ditutup juga. Jadi macam pelik. Dia pelik sangat ni. Terus masuk lagi, tutup pintu. Akhirnya, ahli ibadat tadi diketemukan dengan perempuan yang suka pada dia tadi. Jadi bila berjumpa dengan orang tadi, dia kata sebenarnya aku panggil kamu datang di sini bukan sebenarnya untuk nak suruh menjadi saksi. Dan sebenarnya aku kata orang tu tadi diceritakan dalam riwayat tersebut, perempuan tadi di sebelah dia ni ada seorang budak. Ada budak lelaki dan ada di sebelah dia satu lagi ada arak, tong, bekas arak. Lalu perempuan tu kata kepada ahli ibadat tadi, jadi kamu dah masuk dalam rumah aku ini, pintu pun dah tutup. Maka kamu ada 3 pilihan. 3 pilihan saja. Sama ada kamu berzina dengan aku, ataupun kamu meminum arak. Dan ataupun yang ketiga pilihan, kamu bunuh budak ni. Ni budak ada ni, pisau budak ada, bunuh budak ni. Jadi 3 pilihan. Kalau kita lah diberi 3 pilihan, nak ambil mana satu? Padahal. Kalau kita ambil arak lah, paling selamat. Yang jadi pening bengongnya kita je. Tak sangkut pada orang. Jadi betul. Ahli ibadat tadi dia minum arak. Dia minum arak dalam riwayat cerita ni tuan, dia minum segelas arak, dia minta segelas lagi. Sedap apa ni? Dia tak pernah minum. Dia minta segelas lagi. Dia minta segelas lagi, dia minum lagi. Kemudian dia mabuk. Bila dia mabuk, tuan-tuan, dia telah berzina dengan perempuan tadi. Selepas dia berzina, dia bunuh pula budak lelaki tadi. Maka inilah nak ceritanya kerosakan yang datangnya daripada arak. Rosak arak. Ingat dah selamat, kita tengok dah paling ringan dah tu. Rupanya besar masalah. Kita ambil arak tadi, hilangnya kewarasan akal, kita berzina, bunuh. Sebab itulah kata Osman bin Affan, jauhilah arak, kerana arak ini merupakan ibu segala maksiat yang perlu kita jaga. Baik, sidang hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian sambungan lagi, baginda bersabda dalam hadis yang selanjutnya. Masih lagi nak menceritakan tentang
keburukan zina tadi. Apakah balasan-balasan Allah kepada pelaku zina? Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adzabun alim. Syaikhun zanin wa malikun kadzabun wa a'ilun mustakbirun atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih riwayat Muslim daripada jalur Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya bermaksud tiga golongan yang Allah tidak akan bercakap dengan mereka. Dan juga tidak akan membersihkan mereka daripada dosa. Tiga golongan. Pada hari kiamat, Nabi kata, yang mana Allah tidak akan bercakap dengan dia, tidak akan membersihkan dia daripada dosa, dan Allah tak akan tengok pun dia. Menghina lah. Tengok pun tidak. Pernah bercakap pun tidak. Maka hapuskan dosa pun tidak. Maka dikekalkan dalam keadaan begitu. Walahum adzabun alim. Dan mendapat azab yang sangat pedih. Siapakah tiga golongan tersebut? Pertama, lelaki tua penzina. Buruk perangai. Dah lah tua penzina. Jadi ini di antara keburukan. Kalau orang muda tu boleh kata lagi, ni orang tua. Bila berzina, maka ini seburuk-buruk manusia. Bila terlibat dalam maksiat seperti ini. Kemudian penguasa yang selalu menipu, kita kata pemimpin yang menipu, pemerintah yang menipu, maka mereka ini tidak akan tidak akan masuk syurga Allah. Dalam hadis lain Nabi sebut, ma min 'abdin yastar'illahu ra'iyatan thumma yamut yauma yamut wa huwa ghashin li ra'iyatihi illa harramallahu alaihi jannah. Nabi kata tidak ada di kalangan hamba seseorang hamba yang dilantik untuk menguruskan rakyat, kemudian dia mati. Bila dia mati, dia tipu rakyat dia. Illa harramallahu alaihi jannah. Malaikat Allah mengharamkan dia masuk syurga. Maksudnya masuk dalam neraka sebagaimana disebut dalam hadis ni. Hadis tadi sebut, hadis ni pun menguatkan lagi. Di mana Allah kata, orang seumpama ini, walahum adzabun alim. Bagi mereka itu, azab yang sangat pedih. Tak masuk syurga. Tak masuk syurga. Mereka yang menipu tadi. Dan orang miskin yang angkuh. Dahlah miskin, sombong. Belagak. Maka, ini di antara ciri-ciri orang yang tidak masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Sebab itulah kalau kita tengok lelaki tua penzina, penguasa yang menipu ini, orang miskin yang angkuh ni semuanya perbuatan buruk. Yang mana yang Nabi beri peringatan supaya kita berhati-hati. Begitu juga orang yang penguasa di sini maknanya bukan hanya pemimpin tertinggi, maknanya sebarang orang yang ada jawatan, CEO ke, orang yang ketua jabatan ke, ketua organisasi, jangan menipu. Sebab itulah dia jawatan ni tuan-tuan satu amanah. Nabi para ulama sebut jawatan ni satu ja'lul syai' ala fi 'unuqi. Kita menjadikan sesuatu di batang leher. Cuba kita letak barang, air mineral dah lah 2 botol atas leher, tak sedap. Atau bahu okey lagi, tentera galah baik okey, nak naik bukit 10 kilo settle. Tak ada hal. Tapi duduk di leher tak selesa. Nak ceritanya itu bebanan tanggungjawab tadilah. Bukan senang. Nak membawa tanggungjawab tadi. Berat yang amat sangat. Bila sebut Imam Ghazali sebut apa dia kata? Jawatan ni tuan-tuan, bila mana manusia itu melihat jawatan dari sudut dua benda, maka dia akan berlumba-lumba kepada jawatan. Sebab jawatan kata Imam Ghazali dia ada dua benda. Pertama kuasa, yang kedua harta. Iaitu pertama kuasa. Setiap jawatan dia ada kuasa. Nama jawatan kuasa. Jawatan dia ada kuasa, tak ada kuasa tak panggil jawatan. Dia ada kuasa. Lagi tinggi lagi besar kuasa. Yang kedua harta. Harta ni gaji lah, pulangan hasil. Jadi bila Imam Ghazali kata, kalau manusia tengok dua benda, dia akan berlumba-lumba nak kepada jawatan. Macam-macam. Ejah sana, kabel sini. Jadi orang berlumba.
Namun kata Imam Ghazali, jika sekiranya manusia melihat jawatan itu dari sudut amanah, tanggungjawab, bebanan, menyebabkan manusia menjarakkan diri daripada jawatan tadi. Dia tak nak lah sebab berat. Tanggungjawab ni bukan senang, tuan-tuan. Nah, saya ada seorang sahabat, sama belajar dulu di Jordan dulu. Apa nama dia sekarang wakil rakyat. Nak ceritalah tuan-tuan tentang bebanan. Nah, jumpa tahun lepas jumpa di Mekah dia. Jumpa di Mekah, dia ajak minum petang tu, sembang. Macam mana sekarang? Dia kata, lega duduk di Mekah ni. Apa tak, ini orang tak boleh ganggu dia. Baru tahu. Nah, dia kata, lega boleh duduk di Mekah ni. Kalau boleh tak nak balik, dia kata. Berat tanggungjawab. Nah, besar tu tanggungjawab, dia kata. Nah, yang nak ceritanya, dia kata, kadang-kadang dia kata, yelah handset ni adalah dia 2-3 handset. Dia kata handset yang untuk orang ramai call, dia kata. Kita tak bangun tidur lagi, dah masuk macam-macam WhatsApp. Macam-macam sakit kepala, dia kata. Tak nak lah, dia kata. Sikit. Sebab apa? Tanggungjawab tu baru kecil, don dia. Nak ceritanya. Banyaknya tanggungjawab tadi yang perlu dibawa oleh seseorang yang adanya satu jawab. Sebab itulah, kalau kita tengok imam mazhab, Abu Hanifah, Maliki, Syafi'i, Hambali. Imam mazhab, orang cerdik. Orang cerdik. Abu Hanifah ni orang paling cerdik di Baghdad pada ketika itu. Tak ada orang lebih cerdik daripada dia. Tapi keempat-empat imam mazhab ni tak pegang jawatan. Tak pegang jawatan. Padahal dia orang cerdik. Rujukan orang. Malah kalau kita baca riwayat hidup Imam Abu Hanifah, dia dipenjara kerana menolak jawatan. Khalifah Al-Fazari, gubernur Iraq, penjara dia sebab dia tolak jawatan. Tolak jawatan, di penjara. Mati dalam penjara. Ini Abu Hanifah kerana tolak jawatan. Bertukar khalifah selepas tu pun penjara lagi dia. Beri tawaran balik, nak terima atau tak nak terima duduk penjara. Berbeza kita hari ini. Yang dipenjarakan kerana jawatan. Sebab tu jauh beza dengan apa yang apa hari ini nak ceritanya tanggungjawab. Tengok tanggungjawab, kata Imam Ghazali, manusia menjarakkan diri daripada sesuatu jawatan tadi. Baik, sidang hadirin muslimin yang dirahmati Allah. Kemudian kita tengok satu hadis lagi insya-Allah pada malam ini. Iaitu baginda bersabda lagi, hurmatu nisa'il mujahidin 'alal qa'idina ka hurmati ummahatihim wa ma min rajulin minal qa'idina yakhlufu rajulan minal mujahidina fi ahlihi fayakhunuhu fihim illa wuqifa lahu yawmal qiyamah fayakhudhu min 'amalihi ma yasha' fama dhannukum. Hadis riwayat Muslim daripada jalur Buraidah, salah seorang sahabat. Maksudnya kehormatan isteri-isteri para pejuang di jalan Allah berbanding orang-orang yang tidak berjuang adalah seperti kehormatan ibu-ibu mereka sendiri. Tidak ada seorang lelaki yang tidak turut serta berjuang menjaga ahli keluarga seorang lelaki yang berjuang lalu mengkhianatinya pada ahli keluarga perempuan tadi dengan berzina, melainkan dia di hadapannya pada hari kiamat. Kemudian pejuang itu mengambil amalan-amalannya menurut yang dia kehendaki. Maka apakah pandangan kamu, yakni ketika segala amalan itu diambil? Defisit amalan kita, tuan-tuan, bila mana berlakunya maksiat seperti ini. Kemudian hadis yang seterusnya kita baca lagi, iaitu arba'atun yubghiduhumullahu al-bayya'ul hallaf wal faqirul mukhtal wasyaikhul zani wal imamul jairu. Maksud dia 4 golongan yang dimurkai Allah. Allah murka kepada 4 golongan. Kena ingat 4 golongan. Pertama, peniaga yang bersumpah. Bersumpah tujuan apa? Kerana barangan dia. Sikit-sikit sumpah. Nak suruh orang percaya, yakin kepada barang-barang dia. Tak perlu bersumpah. Para ulama kata sumpah, hukum asal sumpah ni makruh. Tanpa keperluan. Tiba-tiba kita bersumpah, wallahi, wallahi. Ini perangai orang Arab.
Nah, saya sikit wallahi, wallahi. Cerita je lah. Nah, semua benda nak wallahi. Tak perlu. Nah, jadi hukum asal bersumpah makruh. Tak boleh. Melainkan kita diminta contoh, kita berada di mahkamah. Nah, hakim kata kena bersumpah. Nah, supaya sebelum kita beri keterangan, kena bersumpah dulu. Itu boleh diharuskan. Kalau tak pasal-pasal bersumpah, maka dilarang syarak. Allah tak suka orang suka bersumpah. Ha? Orang yang suka. Apatah lagi melanggar sumpah, itu lagi besar dosa. Kena bayar kafarah mereka yang melanggar sumpah tadi. Kemudian wal faqirul mukhtar. Mukhtal iaitu si fakir yang sombong. Macam tadilah orang miskin yang angkuh. Dahlah miskin sombong. Orang yang sombong, miskin yang sombong. Maka ini juga di antara orang yang tidak disukai Allah. Kemudian lelaki tua penzina, lebih kurang tadi. Tua dan juga berzina. Nah, sepatutnya bila mana dah tua, dia akan mengurangkan nafsu itu berkurangan, tapi tidak bagi ini. Jadi ini satu perkara yang sangat buruk sehingga dicela berdasarkan dalam beberapa hadis yang telah kita lihat sebelum ini. Dan yang keempat iaitu pemimpin yang zalim. Pemimpin yang zalim, dia sebut zalim ni maksud dia, kata Imam Mawardi, zalim itu meletakkan sesuatu bukan pada tempat dia. Itu zalim. Orang kata istilah meletak sesuatu bukan pada tempat. Dia agak mantik lah. Definisi yang diberikan oleh ulama dulu, mereka mempelajari ilmu ni dia melalui ilmu mantik. Hari ni tak ditekankan mantik sebenarnya. Mantik salah satu daripada ilmu yang orang kata berdasarkan kepada logik. Nah, sebab itulah kalau kita baca definisi yang ulama tulis, kebanyakan bersifat mantik. Nah, meletak sesuatu bukan pada tempat dia. Nak faham macam mana kena tengok contoh. Contoh kita kata pemimpin tadi, contoh dia kata orang yang zalim tadi, orang yang tidak berkelayakan, tiba-tiba dia diberi jawatan. Jadi bila diberi jawatan, dia tak berkelayakan, dia beri jawatan. Ulama kata berlaku dua kezaliman. Sama ada zalim pada diri sendiri dan juga zalim kepada orang lain. Zalim pada diri sendiri tak boleh buat kerja. Zalim pada orang lain bila mana kerja yang sepatut sampai pada orang tak sampai. Dua kezaliman yang berlaku terhadap orang seumpama inilah. Jadi bila mana tuan-tuan kita tengok didedahkan tentang syarikat GISB. Nah, GISB ni kalau kita tengok di Selangor ni khutbah seingat saya 3 kali diulang cerita GISB ni. Kalau tuan-tuan wallahu alam lah, khutbah ni kadang-kadang tidur. Nah, kalau kita masih lagi ingat, seingat saya 3 kali. Sebab Selangor ni kita base besar dia tuan-tuan. Nah, di Rawang Country Home. Besar tuan-tuan, saya pergi. Pernah pergi sekali dululah sebelum dia memang kawasan dia lah. Mereka menguasai tempat ni. Jadi bila terdedahnya syarikat ini yang kita kata yang nampak islaminya itu, banyak kezaliman dia buat pada kanak-kanak, kepada wanita, pisah anak dengan ibu, berlaku jenayah pula pada anak-anak tadi. Berniaga pun tak boleh bayar gaji. Sistem Islam ke apa? Nah, sistem Islam apa? Sebab Nabi suruh bayar upah. Nabi suruh bayar upah. Nabi sebut dalam hadis, "Utu al-ajira ujrahu qabla an yajuffa 'irqahu." Berikanlah pekerja tadi upah sebelum kering peluh dia. Maknanya Nabi suruh bayar cepat, jangan lambat-lambat. Kita upah orang sambung dapur kita, siap bayar. Jangan tangguh-tangguh. Ni dapur dah 2 tahun siap tangguh lagi. Dengar beli kereta baru. Bayar upah, jangan tangguh. Jadi bila DSB kata di sistem Islam ke apa? Malah lembaga zakat Selangor kata tak bayar zakat. LSDM pun tak bayar, tak apalah, syariat ni duniawi. Ukhrawi ni, zakat tak bayar, Islam ke apa? Ini yang kalau kata ni menunggang agama. Ini jelas menunggang agama. Mereka yang menunggang agama tu sendiri. Jadi inilah yang mana berlaku pada hari ini.
Kalau tuan-tuan tengok syarikat McDonald Malaysia, orang tu Yahudi. Dia bayar zakat. Cik boleh tengok cik. Bayar zakat tak tahu ada masuk khabar, masuk buletin MAIS. Bayar zakat berapa juta dia bayar. Tu Yahudi. Nah, kita kata Yahudi lah. Kita pun tak pasti sejauh mana Yahudi memiliki. Tapi nak ceritanya begitu. Yang klaim syarikat Islam pun betul tak bayar zakat. Jadi itulah. Ini satu kezaliman yang berlaku yang sedang dalam siasatan pada hari ini. Moga-moga ada keadilan kepada mereka-mereka yang tertindas itu, diberikan keadilan sebaiknya yang diberikan kepada mereka agar hak-hak mereka itu dikembalikan semula kepada golongan tersebut. Baik, sedang hadirin muslimin yang dirahmati Allah, saya kira sekadar dulu sedikit perkongsian daripada saya pada malam ini. Yang baik pastinya datang daripada Allah, yang buruk daripada kelemahan diri saya sendiri. Aku liqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam.